dan tak ramai orang boleh memberi bantuan kecemasan dan pandai. Untuk pertama, bagaimana hendak meniarapkan si pesakit, meninggikan bahagian punggung, meluaskan bahagian dada, bagi membolehkan bantuan oksigen masuk. Ramai orang tak ambil basic pengetahuan ni, kerana ketika kecoh ni kita semua lebih suka mengambil tahu basic konspirasi, teori politik, siapa akan jadi PM. Jadi ramai orang tidak mengambil benda yang sebenarnya manfaat itu paling dekat kepada anda dan keluarga anda, iaitu beberapa pengetahuan asas. Selain 19,991 kes di Malaysia ni, saya bagi dulu negara-negara yang kemungkinan kita akan lihat perkembangan luar biasa akan berlaku di negara ini. Pertama, kita share dulu China, Mahfuz. Untuk pengetahuan saudara, China yang sejak minggu lepas, iaitu daripada data 29 hari bulan Julai hingga 5 hari bulan Ogos, China memiliki 328 kes. Ini saya bagi tahu pada saudara 3 hari terakhir kes di China. Pada 7 hari bulan Ogos, China ada 107 kes. Pada 8 hari bulan Ogos, China ada 96 kes. Pada 9 hari bulan Ogos, China memiliki 125 kes. Jadi secara puratanya, China menerima sekitar 110 kes sehari sekarang. Berarti potensi benda ni merebak adalah pantas. Sebab saudara tahu kata trendnya, seminggu adalah sekali ganda. Kemudian apabila masuk ke minggu yang kedua, dia akan jadi 2 kali ganda. Tetapi apabila dia masuk saja kepada bulan seterusnya, potensi angka ini untuk merebak 4 kali ganda adalah tinggi. Saya ada keyakinan bahawa sebelum menjelang Ogos, China boleh mencapai 4 digit. Walaupun pengepungan telah dibuat di China, di mana kawasan yang terlibat ini termasuk juga Wuhan dengan 30 juta penduduk sekali lagi di kuarantin, di mana semua rakyat Wuhan diminta keluar untuk membuat ujian swab. Manakala Nanking, tempat virus ini bermula, 11 juta orang menjalani ujian swab. Tetapi memandangkan China juga dengan penduduk yang besar, 1.4 bilion penduduk. Yang saya ada data, ada 2 data berbeza. Sebahagian mengatakan 400 juta telah pun disuntik. Satu lagi data agak mengelirukan dengan mengatakan 700 juta telah disuntik. Tapi saya pegang pada 400 juta disuntik kerana saya buat kiraan kebolehupayaan vaksin. Dan sekiranya Delta melanda China, dan China sudah tentulah tidak menggunakan langsung vaksin yang datang daripada Eropah, iaitu Pfizer dan juga AstraZeneca atau Moderna AS, yang dijamin peratusannya mengendalikan jangkitan Delta lebih baik, di mana AstraZeneca mempunyai kekuatan 74 ke 76% untuk mengendalikan jangkitan varian Delta ni. Manakala kalau saudara lihat AstraZeneca adalah 88%. Oleh kerana saya dah bagi tahu data ni bahawa AstraZeneca dan juga Pfizer, apabila munculnya Delta, kedua-dua syarikat telah menurunkan keberkesanan vaksin mereka. Ini perkara yang saudara kena faham. Pertama, Pfizer telah menurunkan keberkesanannya daripada 94.5 ujian klinikal. Masa dia buat ujian klinikal tu, ujian tahap 3 ke atas sukarelawan, 43,000 sukarelawan. Dia capai 94.5. Apabila dia dilaksanakan di dalam komuniti, awal kali dia dilaksanakan iaitu antara Disember 2020 hingga Januari 2021 tu, ujian lapangan menaikkan kebolehupayaannya kepada 98%. Manakala, ini saya bagi angka sebelum datang varian Alpha dan Delta. Especially Delta, kita akan melihat penurunan ketara apabila Delta datang. AstraZeneca, ketika dia melalui ujian klinikal, iaitu ujian di mana dia menguji 26,000 sukarelawan yang nak test untuk vaksin. Waktu itu belum boleh dijual. Hanya dengan menggunakan laporan sukarelawan, mereka memohon untuk kelulusan penggunaan komersial. Keberkesanan vaksin ini hanyalah 76%. Okey, 76%. Kemudian vaksin ini dibawa dan disuntik ke dalam masyarakat, dan kemudian pada 2 atau 3 bulan yang pertama ujian dibuat, ketika belum datang lagi varian, masa itu masih lagi virus, belum ada mutasi, angka keberkesanannya meningkat kepada 92%. Tetapi bila ada Delta, keberkesanan AstraZeneca, saya adalah pengguna AstraZeneca, keberkesanannya turun ke 74 hingga 76%.
Kedua-dua syarikat ini sahaja, setakat ini, Pfizer dan AstraZeneca, memberi respon secara klinikal daripada makmal utama mereka tentang kebolehupayaan vaksin mereka menangani jangkitan Delta. Manakala Sinovac, pada peringkat ujian klinikal dia hanya 56%, sangat rendah, iaitu melepasi tahap minimum, di mana pada waktu itu Petubuhan Kesihatan Sedunia mengatakan vaksin yang melepasi tahap 50% keberkesanan kita dah boleh guna, sebab ini adalah kecemasan. Kita lebih baik ada 50% kekuatan perlindungan daripada tak ada langsung. Jadi apabila Sinovac mula diperkenalkan, dia meletakkan ujian klinikalnya adalah 56%. Berarti kalaulah vaksin-vaksin yang lain menunjukkan peningkatan keberkesanan merosot antara 10% per vaksin, dan paling ketara AstraZeneca merosot lebih daripada 10% tu. Saya fikir kata Pfizer mungkin, Sinovac mungkin berada di bawah paras 50% sekarang sekiranya Delta. Tapi bagi saudara yang mengambilnya, kalau saudara masih kena yakin, kalau saudara berhadapan dengan Alpha, dia akan kekal tinggi. Kalau saudara berhadapan dengan virus biasa, dia akan kekal tinggi sekarang. Apapun saya bagi tahu pada saudara kata itu data yang saya boleh share dengan saudara. China dah mula menunjuk peningkatan. Mark my word. Saya akan mengatakan mark my word. Saya akan mengatakan bahawa China akan melepasi angka 1000 pada penghujung bulan ini. Dengan begitu banyak virusnya telah merebak di 26 bandar utama. Berarti data-data yang menunjuk ni dia akan membiak dengan pantas, kerana dia bukanlah satu angka yang datang daripada satu daerah. Kalau dulu senang dia dapat Wuhan dan Hubei. Tapi oleh kerana apa berlaku di Nanking ni, di mana apabila pekerja lapangan terbang dijangkiti, dia bawa balik kepada 9 rakan kerja dia. Jadi dia orang jadi 9 Abdul. 9 Abdul bawa balik, pergi pula kepada seluruh keluarga mereka, dan keluarga mereka kemudian merentas. Akhirnya varian ini dikenal pasti di 26 bandar, walaupun dengan 1 atau 2 kes, 2 atau 3 kes. Tetapi akhirnya yang berbahaya kerana orang yang dikenal pasti ini telah pun mempunyai kontak. Sebab tu kerajaan China mengambil langkah yang sangat luar biasa, terus saja buat ujian swab kepada seluruh wilayah. Dia orang spend duit banyak, di mana 11 juta ujian swab dibuat di Nanking dan 30 juta dibuat di Wuhan. Ini yang saya share dengan saudara untuk saudara tahu. Vietnam masih lagi bergerak dengan kes yang antara 5,000 ke 8,000 sehari. Saya bagilah data pada saudara, iaitu data Vietnam. Vietnam semalam 5,000 kes. Hari sebelumnya Vietnam semalam, Ogos 8 adalah 5,000 kes. Manakala hari sebelum tersebut adalah 3,790 dekat 4,000 kes. Dengan angka kematian yang tinggi, Vietnam adalah salah satu lagi tuan-tuan. Ini saya bagi tahu apabila vaksin menjadi rendah. Mereka mempunyai kadar vaksin yang lebih rendah dan kebolehupayaan sistem perkhidmatan kesihatan yang lebih rendah. Saudara lihat Vietnam hanya 3,794 kes. Tetapi pada hari yang sama, angka kematiannya adalah 234. Berarti dia mempunyai kes 7 kali atau 6 kali ganda lebih rendah. Tetapi angka kematiannya menyamai Malaysia. Pada hari 8 hari bulan Ogos, iaitu tarikh yang terdekat data yang saya ada ni, Vietnam mencapai 5,000 kes je. Tetapi 147 angka kematian. Berarti dengan kes yang lebih rendah daripada Malaysia, Vietnam mengalami angka kematian yang lebih tinggi. Ini kita faham kerana faktor fasiliti kesihatan dan kebolehupayaan hospital serta fasiliti perubatan mereka sangat rendah. Ini menjadikan apabila varian Delta datang, yang akan banyak membunuh orang varian Delta ni adalah kerana negara-negara yang tak dapat menyediakan rawatan apabila pesakit sampai kepada tahap 3, iaitu pneumonia, dan kemudian kalau pneumonia tak dikawal, dia terus pergi pada tahap 4. Berbanding dengan Malaysia, kerana keupayaan hospital masih ada, walaupun overdose hospital kita dengan kapasiti mencapai 150% dan 200% lebih daripada keupayaan. Tapi kita masih lagi boleh menyediakan bantuan oksigen walaupun tidak memenuhi keperluan hampir 90%, tapi jauh lebih baik daripada negara-negara yang saya sebut pada anda. Kemudian saya bagi pada anda pada Myanmar yang tak pernah diperkatakan. Ini Myanmar baru ada data je, kerana saya dah tahu dah tempat nak mencari data Myanmar ni di bawah ASEAN Briefing ni. Ada satu platform ASEAN Briefing, dia mengeluarkan data dari negara-negara ASEAN saja. Myanmar dalam diam tuan-tuan telah merekodkan 3,000 kes, kerana dia sebuah negara komunis dan biasanya
data-data ini tak akan dikeluarkan untuk rujukan pihak luar. Dia merekodkan 3,027 kes pada 8 hari bulan. Tapi dengan angka kematian yang sangat tinggi, iaitu 250 orang. Dan kemudian saya bagi tahu kepada anda, dalam senyap saja mereka kini telah mencapai 329,000. Ini sangat mengejutkan saya. Saya terkejut bila Myanmar kena kes. Rupa-rupanya waktu Pertubuhan Kesihatan Sedunia memberi amaran pada minggu lalu bahawa Myanmar juga akan menjadi sebahagian daripada padang jangkitan. Rupanya Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah ada data di mana Myanmar dalam sekelip mata dalam diam ni adalah 329,000 kes dan mengalami angka kematian yang jauh lebih tinggi daripada Malaysia, iaitu 11,000, mencapai 12,000, 11,700 lebih. Ini adalah data mutakhir yang dikeluarkan pada 8 hari bulan Ogos. Myanmar dengan kes barunya sekitar 3,000 ke 4,000 kes sehari secara konsisten dalam 3 hari yang terakhir ini. Ini adalah data daripada Myanmar. Tuan-tuan, kenapa saya baca data-data ini? Kerana Pertubuhan Kesihatan Sedunia mula merasa bimbang kerana negara yang mempunyai sistem kesihatan yang rendah, yang tidak merawat rakyatnya dengan rawatan yang segera, yang tidak mempunyai kadar pemvaksinan, sebenarnya adalah menjadi inkubator untuk varian bermutasi. Jadi macam ni tuan-tuan, kalau kita sekarang ni laksanakan keseluruhan vaksin di negara kita dapat lakukan dengan baik, Eropah dapat lakukan dengan baik, Amerika lakukan dengan baik, Kanada lakukan dengan baik. Tetapi sekiranya negara-negara seperti sekarang ni kita tengok yang baru, yang miskin, terutama Kemboja, dan juga kita lihat di Myanmar, tak dapat melakukannya, maka negara ini akan menjadi pusat mutasi. Berarti akhirnya mutasi itu merebak lagi. Kita dah tak boleh lagi dah. Kita dah anggap varian Delta ni dah maksimum kerana Delta sekarang datang Delta Plus. Itu lebih kuat. Dia tak sampai, dia 30% kot lebih kuat daripada Delta asal, yang dah 8 kali kuat daripada varian biasa. Berarti akhirnya apa yang diseru, macam kata Dr. Jomo K. Sundram, seorang aktivis daripada Afrika, telah menyeru kepada masyarakat dunia, kepada WHO dan negara-negara kaya. Dia telah mendapat 100 tanda tangan daripada negara-negara pengguna yang bersetuju, menganggapkan kata paten vaksin ni tolonglah hapuskan, bagi semua orang boleh keluarkan vaksin. Kerana vaksin masih lagi ada akta paten. Paten yang dimiliki oleh AstraZeneca dia punya, paten yang dimiliki oleh Pfizer dia punya, paten yang dibagi semua syarikat ni ada dia punya. Menjadikan negara-negara yang mempunyai sumber kewangan tidak boleh menggunakan benda ini untuk penghasilan sendiri. Kerana pemilik paten nak menjadikan dia sebagai barang perniagaan. Jadi oleh kerana ini punca dia. Jadi kata Dr. Jomo K. Sundram malam ini, itu juga punca di mana negara-negara yang tidak mendapat vaksin akan menjadi perumah untuk menghasilkan varian yang lebih berbahaya. Kerana satu, mereka tak ada vaksin. Yang kedua, bila tak ada vaksin, varian stimulate dalam tubuh mereka semahu mungkin. Dan yang kedua adalah kerana negara itu tak dapat menangani wabak. Wabak bersarang lama. Jadi oleh itu kuman itu akan menjadi aktif dan akhirnya kita bimbang. Sama ada negara-negara yang teruk yang sekarang ni dijadikan hotspot oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Myanmar dijadikan hotspot betul kerana dia berperang. Ada wilayah yang langsung tak akan menerima apa bantuan pun. Berarti mati macam tu je. Tak akan disuap, tak akan diapa. Virus akan bergerak kerana akses kesihatan daripada milik kerajaan Persekutuan Myanmar tu tak akan masuk di kawasan-kawasan yang sedang dikuasai oleh pasukan pembebasan apabila berlaku rampasan kuasa. Ini antara perkara yang macam saya kata jugalah, kita bimbang dengan Indonesia, kalau Indonesia boleh tangani atau tidak. Tapi Indonesia berada dalam keadaan sedikit baiklah minggu ni kerana angka jangkitan menurun kepada 28,000 secara konsisten berbanding 30 ke 40,000 pada minggu sebelumnya. Itu yang saya nak beritahu pada saudara. India masih, bagi orang tanya dekat saya tentang India, walaupun India tak mencapai 400,000 seperti waktu puncak dulu, tapi saya beritahu kepada anda, India kekal dengan 30,000 ke 40,000 kes sehari. Masih tinggi, tapi dunia dah tak bagi perhatian. Kenapa? Kerana dunia beri perhatian ketika India mencapai 200,000, 300,000 dan pernah 400,000. Tetapi selepas menurun tu, India tak pernah turun rendah daripada 30,000 kes jangkitan sehari. Dalam tempoh 3 hari ni, India mencapai 31,000 kes pada semalam. Kemudian 31,000 kes juga pada 7 hari bulan.
Dan kemudian untuk total jangkitan di India telah pun mencapai 32 juta orang dan India kini melepasi hampir 430,000 kematian. Jadi walaupun India telah keluar daripada cerita India dan Delta, tetapi penyakit tersebut kekal menanti sekiranya berlaku kesilapan teknikal, wabaknya akan kembali memacu tinggi. Kerana untuk pengetahuan anda, saya tak fikir 5% pun rakyat India telah divaksin. Rasanya Vietnam saya dah baca dah. Vietnam belum Vietnam saya beritahu kepada saudara secara purata hariannya. Vietnam sama menunjukkan, saya dah baca Vietnam kepada anda. Thailand yang saya belum baca. Thailand secara puratanya berada sama seperti Malaysia, iaitu pada sekitar, dia lebih tinggi sedikit hari. Dia telah capai 22,000 pun. Kita belum pernah capai 22,000. Thailand pada semalam dia 19,603 orang. Semalam dulu dia 20,000. Semalam sebelumnya 21,878 kes. Tetapi angka kematian di Thailand adalah 212, 149 dan juga 138. Berarti Thailand masih lagi berada dalam jangkauan 130 ke 200 kes kematian harian. Macam saya ingatkan saudara juga bahawa oleh kerana Malaysia antara negara yang paling awal diserang, iaitu kita diserang pada Oktober 2020 hingga sekarang ni, jadi kita dah masuk bulan yang ke-8 Oktober, bulan yang ke-9 sekarang. Bulan ke-10. Pasal jatuh September ni kita akan jadi bulan yang ke-12. Berarti kita dah jatuh bulan yang ke-11 nak masuk setahun. Kita telah mencapai 1.2 juta lah kes baru. Kerana kita antara 1 Januari hingga 30 hari bulan September, Malaysia hanya ada 29,000 kes. Tetapi bermula 1 Oktober 2020 sampailah sekarang, berarti kita telah mencapai lebih kurang 1.2 juta jangkitan untuk tempoh 11 bulan. Tapi saudara kena, bagi tempoh 10 bulan, saudara kena ingat, Thailand hanya mula menerima angka 3 digit pada Mei. Berarti Mei, Jun, Julai, Ogos. Berarti Thailand baru masuk lebih kurang dalam 14 minggu. Tapi mereka telah menerima 700,000 kes baru. Kerana waktu Malaysia bermula, kita bermula dengan 1,000, 3,000, 1,000, 3,000, 4,600, 6,000 lepas 11. Mereka terus bermula saja dengan angka 900, naik dan terus saja pergi kepada angka 20,000 dalam tempoh 90 hari jangkitan. Ini menggambarkan waktu Malaysia mula diserang, kita belum kena varian Delta. Kita masih kena Alpha dan juga virus biasa. Angka kita cuma mencanak tinggi dalam tempoh terakhir ini apabila Delta muncul. Itu saja saya share dengan anda bandingan data hari ini untuk saudara lihatlah perkembangan. Selain daripada tenggelam dengan angka-angka di negara kita, saya masih lagi mengekalkan pandangan saya bahawa ini adalah virus global. Berarti, saya suka nak ingatkan anda tentang Amerika. Saya sempat hantar data di Amerika sekarang ni yang paling dibimbangi adalah wanita hamil. Berarti kajian menunjukkan bahawa salah satu daripada kebolehupayaan varian Delta Plus adalah menerobos dan memberi ancaman maut kepada wanita mengandung. Ini adalah data baru untuk pengetahuan saudara. Amerika telah melangkau 100,000 lebih kes sehari, konsisten sejak Anthony Fauci bagi tahu kata mereka akan melalui jadual minggu kedua bulan Ogos. Bermula kepada 6 Ogos tu dia dah jatuh minggu kedua. Sampailah kepada 12 Ogos. Jadi 12 Ogos kita akan lihat kesimpulan yang akan dikeluarkan oleh Pusat Kesihatan di Amerika mengenai tahap jangkitan di negara mereka. Tapi saya jangka kemungkinan Amerika akan mencapai sekurang-kurangnya 7 hari. Kalau 100,000 berarti Amerika akan ada sekitar 800,000 kes seminggu. Ini kata data telah mengembalikan Amerika sama seperti krisis Januari 2021. Apa yang menjadi pandangan di Amerika yang unik adalah, tuan-tuan, dia sebuah negara maju, pengeluar vaksin, tetapi kadar kemahuan rakyatnya untuk divaksin adalah rendah. Tetapi data menunjukkan apabila angka jangkitan telah mencapai 98,000 per hari purata bagi bulan Julai, barulah rakyat Amerika mendaftar dengan tinggi untuk mendapatkan vaksin. Jadi mereka senang, tuan-tuan, daftar boleh bagi sebab dia negara pengeluar vaksin. Berbanding di Malaysia, sekiranya rakyat ingin mendapatkan vaksin dengan cepat pun, kita mempunyai keterhadan, 2 terhad, iaitu bekalan yang terhad. Cuma sekarang agak laju kerana kita telah kembali kepada paras suntikan 400,000 lebih. Saya pun bimbang sebab 3 hari lepas
suntikan kita jatuh pada 300,000, 300,000 lebih, 300,000 lebih. Semalam naik balik kepada 400,000 lebih. Saya harap hari ini YB Khairi Jamaluddin boleh memastikan jenteranya kembali kepada 500,000 lebih suntikan sehari. Membolehkan kita mencapai sekurang-kurangnya pada penghujung bulan Ogos ni, secara nationwide kita mencapai 45% dua suntikan, dan kita boleh mencapai 60% satu suntikan. Tetapi di Klang Valley yang terutama zon merah ni, kerana kata Tan Sri Anwar Musa, pada penghujung Ogos Kuala Lumpur sahaja boleh mencapai 80%, kerana Kuala Lumpur adalah hanya 1.5 juta, 1.4 juta macam tu saja yang diperlukan. Berarti Kuala Lumpur akan capai 80%, barangkali sejuta penduduk Kuala Lumpur telah lengkap menerima 2 dos. Kita harap angka yang sama juga di Selangor, kerana apabila berlaku peningkatan dos suntikan, berarti angka jangkitan akan menurun dengan sendirinya. Cuma saya bimbang bagi negeri-negeri yang ketika jadual pemvaksinan ni dibuat, Delta belum datang. Jadi waktu sebelum jadual vaksin disusun dalam PPN oleh JKVAC yang Khairi lead ni, waktu mereka agihkan, Kedah tak pernah disenaraikan akan menjadi seburuk hari ini dengan 1,000 ke 1,500 kes sehari. Kelantan balik pada 900, Sabah balik mencanak. Jadi menjadikan penyusunan vaksin agak panik, kerana waktu disusun tu dengan melihat Klang Valley, Pulau Pinang dan Johor. Tapi hari ini hampir semua negeri mula mencatatkan peningkatan. Jadi saya fikir kata satu benda yang juga nak kita jaga adalah kalau kita tumpukan kepada Klang Valley, kita bimbang juga sekiranya jumlah pemvaksinan kurang di negeri-negeri yang lain, ada negeri-negeri yang kemudiannya menjadi lubuk wabak. Tapi kita berdoa, saya rasa kita berada dalam track yang dah betul untuk mencapai pemvaksinan 100% bagi mereka yang layak dan boleh divaksin. Jangan tanyalah bagi golongan anti vaksin ni, orang yang tak boleh divaksin kerana mereka mempunyai faktor kesihatan alahan kepada vaksin, dan juga pendatang asing yang tidak didaftarkan. Ini hal yang di luar daripada kawalan yang boleh kita nak letakkan dalam tumpuan kita. Kalau kita boleh mencapai 100%, iaitu sasaran 28 juta rakyat Malaysia menerima 2 dos lengkap sebelum 30 hari bulan Ogos, berarti pada 14 hari bulan November kita boleh mengisytiharkan negara kita sebagai negara herd immunity 90%. Walaupun sebenarnya kalau dah capai 80% pada hujung bulan September, dan kemudian ambil 14 hari untuk matang, berarti pada pertengahan bulan Oktober pun kita dah boleh kata kita herd community, kerana ada 80% rakyat adalah disuntik, dan mereka yang telah terakhir disuntik tu telah mencapai tahap matang, di mana macam saya katalah, saya disuntik pada 6 hari bulan Ogos, berarti 20 hari bulan Ogos ni baru saya matang, di mana saya tak boleh dikira sebagai 2 dos. By suntikan ya, saya dah 2 dos, tapi by kekebalan saya hanya akan mula mencapai tahap kekebalan pada 20 hari bulan, kerana suntikan kedua memerlukan 14 hari untuk mencapai, mematangkan tubuh saya untuk saya declare saya adalah 2 vaksin. Dia tak boleh declare tu waktu pergi My Sejahtera tu ambil 2 vaksin, lepas tu nak huru-hara, tak boleh. Kerana dia hanya 14 ke 21 hari selepas suntikan vaksin kedua, barulah anda boleh disenaraikan sebagai orang yang kebal dan matang dengan 2 vaksin.